man mata minhum, dan juga beliau berpandangan sah salat ke atas jenazah-jenazah orang baik dan yang jahat di kalangan umat Islam. Jadi kalau nampak orang solat, kita tak kenal siapa, selagi dia tak murtad, selagi dia Muslim, dia melakukan dosa, boleh tak solat untuk dia? Boleh. Kecuali bagi ulama besar atau pemimpin yang dia hormati, bila dibawakan ahli bid'ah yang terkenal ataupun ahli maksiat yang dikenali kemaksiatannya, maka sunat bagi imam yang utama atau ulama yang dihormati atau di kalangan pemimpin yang disegani dalam sebuah masyarakat untuk tidak solatkan, meninggalkan, sebagai isyarat tentang mengingatkan, sebagai isyarat atau mengingatkan orang yang hidup terhadap bid'ah atau maksiat atau jenayah yang dilakukan oleh si mati. Orang-orang begini boleh meninggalkan solat atas dasar tersebut. Nabi pernah meninggalkan solat, Nabi tidak solat. Nabi kata sallu ala akhikum. Berkaitan dengan doa, mendoakan kerahmatan kepada orang-orang yang telah meninggal, dia kembali makna seperti solat juga. Semua orang yang sah solatnya, semua orang Islam kita boleh solatkan dan kita boleh doakan. Cuma dari segi kemaslahatan, seperti imam tadi tak boleh solatkan, imam yang bukan tak boleh, lebih baik mana ada pilihan, kalau ada maslahah seorang imam yang besar, ulama yang besar atau pemimpin yang disegani meninggalkan solat ke atas ahli bid'ah yang diketahui bid'ahnya mencapai level yang patut diingatkan, maka hukum yang sama dikatakan kepada mereka ketika mendoakan ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang jahat, yang diketahui bahawa mereka ini melakukan bid'ah yang merosakkan agama, ulama besar atau malah masyarakat sunnah sendiri tidak digalakkan mengucapkan doa rahmat di tempat umum kepada mereka kerana akan menyucikan dan mengangkat kedudukan mereka. Namun persoalannya yang berlaku dalam banyak isu, siapa yang layak dikategorikan sebagai ahli bid'ah yang mencapai level tersebut? Kita tak boleh samakan orang yang berakidah dengan akidah sunnah dengan yang berakidah dengan akidah cabang daripada Jahmiyah kufur dan sebagainya, atau akidah Jahmiyah. Kita tak boleh samakan bid'ah dalam bab ibadah dengan bid'ah bid'ah idhafiyah dengan bid'ah yang hakikiyah, yang asliyah. Kita perlu bezakan antara seseorang yang tersilap dengan seseorang yang sengaja dan mengajak kepada bid'ah. Kita perlu bezakan antara kesilapan yang timbul kerana ijtihad dan dia layak untuk berijtihad, apatah lagi dia diiktiraf keilmuannya dan berjawatan sebagai mufti bagi sebuah negara yang di bawahnya ada ulama-ulama yang mengiktiraf kedudukannya. Walaupun kita tidak mensucikan manusia, tapi kita perlu meletakkan seseorang pada tempatnya. Mengingatkan perlu. Kesilapan-kesilapan perlu diingatkan,
Namun apabila disamaratakan antara seorang ahli sunnah yang tersilap dalam metodologi penyampaiannya, atau tersilap dalam seorang alim yang tersilap dalam beberapa masalah, seorang yang tersilap dalam ijtihad, sedangkan dia layak dari segi keilmuannya, dia bukan seorang yang diketahui bahawa bukan seorang yang jahat dan berniat buruk terhadap ajaran Islam. Kerana orang-orang ahli bid'ah dia dari dua kelompok. Pertama, daripada golongan alim tapi jahat. Yang kedua, dari golongan jahil tapi dia berpura-pura alim. Kalau kita temukan seorang yang jahat seperti Jaham bin Safwan, Wasil bin Atta, yang mana kedudukan mereka memanglah kita tahu bahawa menjadi lambang kepada kesesatan dan membawa kerosakan pada agama, benar orang-orang begini perlu dijauhi dan tidak boleh didoakan di mana-mana. Malah kalau mereka meninggal, kita pun merasa teragak-agak dengan keislamannya. Kerana bid'ah yang dilakukan itu sampai kepada tahap hampir mengkafirkan. Dan tak samalah Jaham dengan Wasil. Wasil Atta ada ulama yang agak berlembut. Manakala Jaham bin Safwan kebanyakan ulama mengkafirkannya dengan qaulnya. Bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan dia boleh dikafirkan dengan qaulnya. Jadi bab salat di belakang jenazah seorang ahli kabair atau ahli bid'ah yang besar sama dengan bab mendoakan. Namun bid'ah dan dosa itu ada martabat, ada kedudukan, ada level-levelnya, ada jenis-jenisnya. Kita perlu arif tentang kedudukan tersebut. Bid'ah suatu perkara tercela dalam agama, sama ada bid'ah besar atau bid'ah yang kecil. Namun kita nak kategorikan satu kesilapan tertentu sebagai bid'ah dan kita meletakkan hukum yang berat kepada seorang yang melakukan bid'ah yang kecil, itu suatu perkara yang tidak adil. Malah ditanyakan kepada apa yang berlaku isu kematian Dr. Yusuf sebagai contoh yang terdekat lah, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita tahu kesilapan beliau. Ghafarallahu lah, semoga ampunkan beliau. Dan kita tahu asatizah kita, malah tokoh-tokoh ulama di Arab Saudi, di negara Arab, di Kuwait, di Qatar sendiri, tokoh-tokoh ulama ramai yang tidak bersetuju dengan beliau atas beberapa fatwanya. Kita tahu perkara tersebut, namun mereka tidak pernah mengkategorikan beliau sebaris dengan Ibnu Abi Daud, sebaris dengan Jaham bin Safwan, sebaris dengan Ibnu Arabi. Apa yang ulama sebut, mereka kritik fatwa. Mereka ingatkan masyarakat awam tentang kesilapan tersebut. Jadi mereka, kalau mereka tidak mengkafirkan, apatah lagi
mengkategorikan sebagai ahli bid'ah yang sebegitu, jelas bahawa mereka menghukumkan boleh untuk mendoakan kerana setiap-tiap orang Islam layak didoakan. Khilaf yang berlaku hanyalah di tempat didoakan di tempat awam ataupun di depan orang atau mengisytiharkan ataupun tidak. Namun dalam keadaan tertentu apabila kita lihat wujudnya sikap yang melampau sehingga menjadikan beliau sebagai ahli bid'ah yang begitu besar dan disamakan dengan tokoh-tokoh bid'ah yang berlaku pada zaman salafus salih, menjadikan seolah-olah itulah lambang bid'ah, maka perlu dilihat kemaslahatan untuk menjadikan pengikut Ahlussunnah wal Jamaah itu bersifat dengan sifat yang adil. Perlu kepada tokoh-tokoh agama atau siapa yang mampu untuk menyampaikan perkara ini untuk sampaikan secara baik. Namun sekiranya perlu untuk dizahirkan bahawa doa boleh didoakan kerana asasnya begitu, boleh didoakan, dan itulah yang dilakukan oleh ramai mufti-mufti di seluruh dunia, ulama-ulama dunia, dan kebanyakan negara mengarahkan supaya solat ghaib dilakukan kepada kematian beliau. Bukanlah kita lihat itu sebagai bukti dan dalil seseorang itu soleh ataupun tidak, tapi kita nak buktikan bahawa umat mengatakan, mengiktiraf keilmuan beliau, termasuk dari kalangan ulama, dan beliau bukanlah seorang yang dikatakan ulama su'. Kesilapan dia ada, tapi dalam bab apa? Adakah beliau mengajak ahli sunnah untuk meninggalkan sunnah? Kebanyakan kesilapan beliau dalam bab metodologi, ijtihad dalam bab tertentu, hatta berkaitan dengan seruan jihad beliau ketika Arab Spring. Dan ini kita tahu silap. Kita tetap mengatakan itu ijtihad yang salah, ghairu muwaffaq, dan kita tidak setuju dengan fatwa beliau. Tapi kita perlu beri keuzuran. Beliau bukanlah orang pertama yang mengajak kepada berlakunya gerakan Arab Spring. Beliau bukan tokohnya. Gerakan ini dibuat oleh golongan liberal dan dah berlaku siri demi siri keganasan antara pemerintah dan rakyat. Dan beliau mengeluarkan fatwa ketika keadaan genting, sebahagian daripada pemimpin yang terlalu zalim bertindak balas terhadap rakyat dan tidak adil dalam hukumnya, dan diketahui kesilapan lama atau kesilapan yang ada pada pemimpin tersebut, dan beliau beranggapan bahawa ketika itu rakyat mampu untuk menjatuhkan. Beliau melihat itu lebih baik. Kita perlu, walaupun kita tahu itu ijtihad yang salah daripada awal lagi, ulama kita kata salah, tapi kita tetap mengatakan bahawa beliau fatwa tersebut tidak boleh, ataupun peristiwa Arab Spring tersebut tidak boleh diletakkan ke atas beliau kerana peperangan dah berlaku. Bab ni kalau cerita panjang, nak kita kata wujudnya Syiah pun dia, wujud Khawarij pun dia. Dan bukanlah orang yang menyalahkan itu ataupun orang yang tidak setuju dengan beliau salah 100%. Kita tahu bila ada kesilapan. Fatwa-fatwa yang sebegini boleh bawa kepada berlakunya atau tersebarnya pemikiran Khawarij.
Sebab tu fatwa perlu lebih berhati-hati. Tapi kita tahu kesilapan is kesilapan. Yang salah tetap salah. Cuma tahap kesilapan itu kita perlu ukur. Perlu tengok. Kerana beliau tidaklah mengajak masyarakat untuk keluar daripada pemerintahan atau masyarakat dunia keluar daripada ketaatan. Beliau spesifikkan kepada pemimpin tertentu, negara tertentu dalam keadaan tertentu dengan kesalahan yang dilakukan. Dan waktu genting yang memerlukan kepada pandangan seorang alim, dan beliau ketika itu dirujuk. Manusia tidak maksum, dan manusia tak tahu apa yang berlaku di masa depan. Beliau sendiri tidak menyangkakan akan berlakunya pertumpahan darah yang banyak selepas daripada itu. Disangkakan yang akan terkorban mungkin yang dijatuhkan, kemudian negara kembali aman pada keadaan pada suatu dengan merujuk pada beberapa peristiwa yang berlaku sebelumnya. Dan saya pun tak nak komen banyak pasal ni. Yang penting kita tahu bahawa kesilapan tetap ada. Dan saya sendiri memilih untuk menyebutkan dan mendoakan beliau. Saya bersenalah kerana ingin beritahu kepada sahabat-sahabat kita jangan terlalu ekstrim sehingga menyamakan seorang yang melakukan kesilapan yang kecil dengan seorang yang memang tokoh ataupun kepala dan pengasas kepada bid'ah yang besar. Itu kalau kita tak lihat kepada jasa-jasa dan kebaikan yang banyak yang ada pada tokoh besar ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bukan seorang yang biasa. Mempunyai jasa yang sangat besar. Dan mungkin orang-orang yang marah dan juga mengajak malah mengucapkan alhamdulillah di atas kematiannya, mahu atau tak mahu secara langsung atau tidak menggunakan fatwa dan ijtihad beliau dalam bab-bab tertentu, terutama bab muamalan. Kita doakan yang dah meninggal Allah ampunkan, yang masih hidup Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dan bimbingan. Kita tak boleh menutup suatu kesilapan, yang salah tetap kita betulkan, dan kita tidak boleh berlaku zalim atau berlaku ekstrim melebihi kadar tertentu. Kita perlu bezakan jenis-jenis bid'ah yang dilakukan, bid'ah dalam akidah atau bid'ah dalam ibadah atau bid'ah dalam bab ijtihad. Kita perlu bezakan kesilapan yang timbul daripada ahli sunnah dan kesilapan yang timbul daripada ahli bid'ah yang asli, yang jelas. Tak syak lagi. Tak syak kematian beliau sangat menggembirakan golongan liberal, malah golongan Syiah dan Sufi. Kerana beliau setelah beliau tersilap pada satu ketika berlembut dengan mereka, beliau berkeras pada akhir hayatnya kepada golongan-golongan ini dan sebagainya. Walau macam mana pun kita katakan bahawa ijtihad dalam bab ini kita perlu rujuk, perlu dengar kepada ulama semasa, ulama-ulama besar. Bila kita lihat kita masih ada jabatan-jabatan agama yang dihormati, kita masih ada tokoh-tokoh ulama dunia yang hidup pada zaman kita, kita masih ada Hay'ah Kibar Ulama, kita masih ada masyayikh kibar, kita masih ada Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hidup yang sentiasa memberikan fatwa
dan pandangan pada keadaan perlu. Kalau kita tak setuju dengan pandangan Dr. Qardawi pada ketika ini, ambillah pendirian seperti mana masyayikh yang diam. Tidak mendoakan tidak bererti mengucap syukur dan tahmid di atas kematiannya dan menyebarkan kegembiraan. Demi Allah, kalau kita diam dan tidak mendoakan, saya sendiri tak akan bercakap tentang perkara ini. Kita tahu Syekh ada kesilapan. Kita hormati semua pandangan. Tetapi kalau ada di media sosial dan di mana-mana menyebutkan Alhamdulillah, bergembiralah di atas kematian fulan, itu perkara yang tak layak untuk diletakkan pada diri seorang yang pernah memperjuangkan sunnah, dalam walaupun ada berlaku kesilapan. Tak sama dengan ahli bid'ah yang besar. Sebab tu dalam bab agama, dalam bab menghukum, kita perlu tahu kadar kesilapan-kesilapan tertentu. Saya jumpa lepas pada keadaan tersebut, jumpalah beberapa orang yang kita tahu. Saya tanya balik, salah apa? Cuba senaraikan salah Dr. Yusuf Qardawi yang menyebabkan enta gembira atas kematiannya. Saya tanya secara peribadi beberapa orang yang gembira, terdiam. Cuba senaraikan kesilapan tersebut dan letakkan neracanya di mana salah. Bab akidah atau bab ibadah atau bab ijtihad. Bab akidah dan ibadah itu tauqifi. Bab ijtihad artinya bab-bab yang tidak ada nas padanya atau berlaku pada isu tertentu sebagainya. Senaraikan, tengok, kita letakkan, cuba highlightkan kat mana punca anda gembira di atas kematian beliau. Cuba highlightkan jasa beliau, highlightkan semua sekali. Berlakulah adil. Berlakulah adil terhadap tiap-tiap manusia. Tak setuju dengan satu perkara tidak bererti kita menzalimi atau mengeluarkan satu tindakan, satu hukum yang terlampau ke atas mana-mana ahli qiblah. Apatah lagi seorang yang diketahui dan dikenali sebagai salah seorang daripada alim dari kalangan ulama ummah. Ibn Taimiyah rahimahullah, bila satu kesalahan itu melibatkan diri beliau, beliau akan maafkan, seperti mana yang berlaku pada Ibn Makhluf dan sebagainya. Beliau maafkan dan beliau zahirkan bahawa beliau memaafkan kerana kesalahan itu berlaku pada diri beliau. Tapi dalam bab agama beliau tidak bertolak ansur. Dalam bab agama beliau tetap menerangkan kesilapan. Kita kena bezakan kesilapan. Kalau orang lakukan kesilapan pada diri kita secara personal, kita boleh maafkan. Kesilapan dalam hukum dan agama Allah perlu diterangkan. Tak boleh kita maafkan dengan tutup kesilapan, sedangkan kesilapan itu tersebar dan mempunyai pengikut tertentu. Perlu juga dizahirkan, perlu diterangkan. Tapi tiap-tiap kesilapan itu ada kedudukannya, ada kadarnya. Mengetahui kadar itu yang paling utama sekarang. Dan lepas ni, ramai lagi tokoh yang jauh lebih teruk daripada Dr. Yusuf. Tengok apa yang berlaku. Kadang-kadang yang kelakarnya, banyak lagi tokoh lebih teruk daripada Dr. Yusuf dan lebih terkenal, yang bawa orang lebih berkesihatan, tapi taklah sampai tahap mengucap Alhamdulillah di atas kematian mereka. Dan dah berlaku pun kematian sebelum Dr. Yusuf. Sebab tu kita perlu letakkan adil dalam bab menghukum. Saya pada asalnya mengambil pendirian untuk berkecuali dengan tempoh tertentu, sehinggalah sahabat-sahabat tunjukkan mesej daripada secara personal yang hantar pada saya
apa yang dikatakan dalam grup tertentu. Dan kemudian ditunjukkan pada saya, sebab saya walaupun ada media sosial tapi ada masa aktif, banyak masa tak aktif. Aktif pun sekadar macam tu saja. Jadi kawan-kawan tolong tunjukkan screenshot terhadap beberapa status yang kita nampak agak melampau, agak ekstrim. Sebab itu dan ada juga yang menyebutkan sebahagian daripada tindakannya menyandarkan kepada kalam sebahagian asatizah. Maka perlu, sebab itulah beberapa orang asatizah kita menzahirkan bantahan mereka terhadap tindakan tersebut. Bukan kerana menyokong pemikiran yang salah atau fatwa-fatwa yang salah, tapi kerana ingin kembalikan pengikut ahli sunnah kepada keadilan, bersikap adil dalam segala perkara. Dan satu pihak lain yang memuji, menggunung dan tidak menerima kesilapan, itu juga perkara, itu juga satu kesilapan. Manusia tetap manusia, ada betul dan ada salahnya. Kalau itu berlaku kepada seorang alim yang besar, macam mana dengan kita? Dan saya kalau cerita bab ni malas cerita sebab apa? Tengok kesilapan kita jauh lebih besar. Nasib baik kita tak famous. Nasib baik fatwa kita tak dipegang oleh awam. Mengajar balik. Orang tak dengar. Syukur pada Allah. Kalau salah, salah itu, kesalahan itu tidak tersebar banyak dan kadarnya terhad pada satu bab. Walaupun kita tak sengajakan, kita tak mahukan, tapi berlaku. Kadang-kadang kita ni yang mengajar berdasarkan kepada kita ni anak murid kepada guru-guru tertentu yang kita hormat, kita mewarisi kesilapan daripada guru kita. Mereka pun ada kesilapan tertentu. Kerana kita tak mampu membezakan pada setengah keadaan, kita tersilap dan sebagainya. Itu akan berlaku. Jadi mengajar manusia kepada sifat adil, insaf, itu lebih baik. Bukan mengajak pada liberal. Tak kisah tentang bid'ah. Tak hirau tentang kesesatan, penyelewengan. Tidak, itu sikap yang tidak baik. Tetap kena peka. Perlu tahu dan mengenali ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Perlu kenal di kalangan ahli sunnah yang diketahui selamat manhajnya, dan kita perlu kenal ahli sunnah yang tersilap dalam bab tertentu. Kita perlu kenal apa yang berlaku di keliling kita. Itu perlu, bukan tak perlu. Cuma bila ada kesilapan tertentu, seorang ahli ilmu atau talibul ilmi perlu meletakkan kesilapan itu pada tempatnya. Bukan cerita mengambil alasan Syekh Fulan dan Fulan marah dan berkata berbeza. Marah ya marah. Kita dengan anak kita pun marah. Seorang bapa pernah marah pada anak dia, mengamuk sampai sebat anak dengan tali pinggang contoh. Tak boleh kata ayah dia nanti kalau dia mati ni tak doakan. Tak boleh. Marah ni kadang-kadang bab kecil je marah. Dan kita tahu orang yang marah tu sendiri pun, seorang alim, orang alim yang marah tu sendiri pun bukanlah mengeluarkan beliau dari sunnah. Walaupun mereka marah dan mengeluarkan kata-kata tertentu kerana kesilapan yang dilakukan itu mempunyai kesan yang besar, tapi kita tahu masalah apa yang dibincangkan dan kedudukannya macam mana.